assessment 2. Okay, assessment 2 kita cuba discuss dua soalan tersebut, question number 1, question number 2. Jadi kita cuba discuss macam mana jawapan terhasil. Saya belum siap marking sepenuhnya lagi, tetapi kita discuss dulu. Saya boleh proceed dengan chapter yang berikutnya. Saya nak selesaikan this one. So untuk soalan yang pertama ni, lagi kita masuk. So untuk soalan pertama, kalau you perhatikan ini adalah jawapan dia lah. Okay. So jawapan untuk value of output, so far yang saya marking tak ada siapa lagi yang dapat. Saya dah marking hampir habis dah satu kelas. Okay, so tak ada lagi siapa yang betul. Semua ni dapat 10 markah lah. Rata-rata salah dekat dua bahagian sini. Okay, dua bahagian sini. Dan ada setengah yang memang salah total lah. Sini pun salah juga kan. So untuk the first output yang terhasil, dia adalah tier 4. Kemudian value in string array now. Okay, ni dia punya output dia lah. Nanti saya akan tunjukkan macam mana output yang terhasil. Kemudian value in string array now, bawahnya pula akan dapat this one. Kemudian output strukturnya humble is not found. Kemudian keluar pula value in the string array now. So dia akan, kita akan lihat macam mana jawapan ni terhasil. So ini adalah pecahan markah dah lah. 1, 2, 3, 1, 3. Okay, itu adalah 5 output yang terhasil. Kenapa kita ada 5 output terhasil? Jawapannya sebab kita ada 5 output kat sini lah. So basically memang kita tahulah kita akan dapat 5 output because you have SOP sebanyak 5. 1, 2. So seterusnya 1, 2. Okay. Kemudian seterusnya dekat sini 3. Seterusnya dekat sini dia akan keluar 1 kat sini, 4. Ni if else ni dia akan keluar salah 1 lah. So 4. Dan seterusnya 1 lagi dia keluar system out of print value atau okay, yang ni 5. So basically memang kita tahu akan ada 5 output lah. Majority student memang boleh keluarkan 5 output tersebut. Cuma masalahnya outputnya salah lah. Okay. So kalau kita perhatikan benda ni untuk jawab soalan ni, of course you have to trace lah. So yang ni adalah dia punya kelas array my array list. So you have this method yang kita akan gunakan. So sementara di sini ini adalah main method lah. So kalau you perhatikan bahawa array list awak namanya adalah str array. So your array list namanya adalah string array lah. So you create you punya array list. Okay. So once you create terus, maka you akan create satu empty list lah. Okay, seterusnya apa yang berlaku, new my string. So yang ni adalah string add. Kemudian dia menggunakan new my string honest. So my string ni kalau you perasan dia panggil ni, nampak my string. So you ada get. Okay, get integer index. So dalam sini dia ada method, dia panggil method apa nama, sorry lah. Bila pula bukan get, mana dia? Constructor. Ni sorry ni kelas my string awak. So dia akan buat sini string add. So string add ni adalah awak punya string array. Maksudnya di sini kalau you perhatikan, maksudnya dia akan create satu array list. Kita akan create satu array list. Sir. Ya. Ada yang nak masuk, sir, tak accept lagi. So kita lihat ni adalah array list yang kita buat lah. So array list awak, nama di sini adalah, kita tahu lah namanya adalah str array. Okay, di mana array list awak. So array list awak kalau awak tengok what?
Jadi ambil ini susah di sini. Dah dengan masuk. So array awak akan bermula, okay, first bila kita buat string, add new myString. myString ni kita faham lah, dia menggunakan apa nama normal constructor, maksudnya dia menggunakan dia akan create object, nama object sini adalah owners lah. So dia akan create owners, so kita akan masuk kat sini owners, cuba masuk, dia add, dan ni dia akan selektkan, so owners akan masuk sini lah. Susah ni, saya minimize this one. That's good. Okay, so saya cuba buat kat sini lah. So seterusnya so dia akan masuk owners, kemudian dia akan masuk humble, kemudian dia akan masuk kind, di sini dia akan masuk humble, di sini dia akan masuk cheerful, dan the last one dia akan masuk kat sini is a polite. Polite. Okay. So array awak bermula daripada kosong. This one kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah positionnya lah. Array sehingga semua daripada kosong. So basically ini adalah data yang ada dalam array list awak lah, string array. So dia akan duduk dalam string array. So this one. So apabila you selesai proses ni. So bila you selesai proses ni, so kedudukan dalam array adalah macam ni lah. Okay, ini akan berlaku. So seterusnya bila dia buat system.out.print ln value of output, then you ada string array .get for. So get for ni kita tahulah dia akan pulangkan data berjenis myString, berjenis kelas string kat atas tersebut lah. So berjenis string, maksud dia akan pulangkan data kat sini di posisi yang keempat. So di posisi yang keempat, then awak kena rujuklah posisinya yang keempat. 0, 1, 2, 3, 4. So cheerful. That's why dekat sini keluarlah perkataan cheerful. Okay, itu dia akan keluar kat sini. So seterusnya system.out.println value in the string array now. So dia akan buat string array dot to string. So bila you buat string dot to string, maka di sini dia akan print because awak punya string awak ada this one, maka dia akan print. Sebenarnya formatnya kalau you menggunakan apa nama you print string dot to string ni berjenis primitif macam ni.
You boleh dengan syarat dia adalah primitive data type, maka you boleh print lah. So dengan itu dia akan cetak nilai, dia akan ada bracket kat sini by default. For those siapa yang pernah buat, dia tahulah dia mesti ada bracket ni. Okay, kalau you print sedemikian, tapi dengan syarat string.toString ni, kalau you nak print, you kena make sure data ni hanyalah bersifat primitive data type. Kalau dia bersifat object data type, untuk print ke semua content di dalam object data type ataupun berjenis reference data type, yang ni adalah primitive data type. So that's why you print macam ni. So kalau ianya bersifat object data type maksudnya you ada kelas kat atas ni, tetapi dianya data type-nya berjenis object. Contohnya student, whatever kan. So maka you wajib menggunakan for statement lah untuk print. So dalam kes ni bermaksud bila you buat when value in the string array now, when you have string array.toString, bermaksud dia akan print ke semua value. Saya perhatikan student semua faham, dia boleh print ke semua value ni. So bermaksud dia tahulah, dan formatting sebenarnya dia ada bracket. Kemudian pemisah antara satu value dengan value berikutnya is a comma lah. Should be dalam ni jawapan, that's why keluar perkataan. Kalau you perhati kat sini keluarlah honest. Kemudian dia akan comma humble. Kemudian kita comma kat sini kind. Kemudian dia keluar humble balik. Humble. Dan seterusnya lah dia keluar circle. Okay. Itu dia akan terhasil lah. That's why jawapannya kalau perhatikan maka dia keluar this one lah. Ini adalah jawapan yang terhasil. Kalau tengok value. So ini adalah jawapan yang terhasil. That's why dia keluar value in the string array. Dia keluar honest, humble, kind, humble, cheerful, polite. So ini adalah output yang terhasil. Okay. Sebab datang daripada this one. Okay, sekarang dia akan ada manipulation kat sini. Okay, my string temperature string temp temporary equal to string array.getZero. Get0 bermaksud di sini get0 bermaksud honest. So dengan itu kita bawa string temp ni, string temporary ni akan memegang value honest. Betul lah. Kemudian dia akan buat string array.set. Okay, dia akan buat set. Set kita tahu maksudnya you akan replace. Okay, you akan replace di posisi kosong dengan string array.get1. So kita tahu string array get1 bermaksud dia akan ambil nilai humble. So nilai humble sekarang dia suruh simpan dekat posisi kosong. So dengan itu kita faham basically apa yang akan berlaku kat sini. Honest ni dia akan loss lah. Kita akan loss honest ni. Okay. So apa yang akan berlaku kat sini iaitu kita akan, maksudnya nilai honest ni dia akan cancel. Kita akan cancel nilai honest ni. Dan seterusnya kita akan gantikan dengan nilai humble. So honest ni akan di replace dengan humble. Ini akan berlaku lah. So humble akan ambil tempat honest. So seterusnya kita baca lagi kat sini. Kemudian string array.set. Okay, masih lagi dalam string .set tetapi dia ambil posisi 1. Posisi 1 maksudnya kat sinilah mengandungi data humble. So you gantikan ianya dengan nilai. Okay, this is your position. This is value to be replaced lah. Okay, value to be replaced adalah nilai string temporary. String temporary ni memegang nilai honest. So kita faham bahawa nilai ni akan terbatal. Nilai ni dia akan padam. So nilai ni akan digantikan dengan string temperature. String temperature maksudnya honest. So honest akan duduk kat sini. Okay. So seterusnya apa yang akan berlaku, kita dah selesai dah yang ni. So kita dah selesai dah yang ni. Seterusnya kita berlaku kat sini string temperature. Okay. String temperature, kalau tadi string temperature kita duduk honest, but now kita akan replacekan honest ni previously honest, but now kita akan replace dengan string array.getZero. Get0 dia akan cari dekat 0. So 0 ada perkataan apa? Humble. So dengan itu sini string temperature yang terbaru dia akan pegang humble. Okay. So seterusnya string array.setZero dia replacekan 0 ni di posisi 0.
yang mengandungi perkataan humble dengan, nampak dia ambil apa? String array.get, string array.size. So size kat sini kita tahu dia adalah 6 lah. Size dia akan pulangkan bilangan data lah. Bilangan data sini kita tahu dia ada 6. So tolak 1, 5 bermaksud sekarang get dekat sini adalah di posisi 5. Di posisi 5 adalah polite. Okay, kita tahu value-nya adalah polite. So bermaksud apa akan berlaku dekat string kosong, kalau previously ada humble, dia akan padam, maka dia akan gantikan dengan polite. So, sekarang nilai barunya adalah polite. Itu yang berlaku lah. Sementara lepas dah settle, kita dah settle dah yang ni, kita dah settle dah yang ni. Seterusnya kita akan buat string array.set. String array.size tolak 1. Size tolak 1 maksud kita tahulah di posisi yang kelima. Di posisi yang kelima, kita gantikan dengan string temperature. String temporary. Temporary maksudnya humble. So dengan itu nilai polite ni akan loss. Dia akan gantikan dengan nilai baru yang kita ganti iaitu humble. Okay, dia akan ganti nilai humble. So dengan itu dalam string array yang baru, maka kita akan lihat di posisi kosong ada perkataan polite, di posisi 1 ada honest, di posisi 2 ada kind, humble, cheerful dan last sekali humble balik. So that's why kita dah settle lah benda ni. Okay, kita dah settle. Seterusnya dia akan buat system.out.print value in the string array now. So sekarang ini adalah value yang kita ada lah, value baru yang kita ada. So value baru yang kita ada nampak tak? Polite, honest, kind, humble, cheerful, humble. So dengan itu that's why lah keluarlah jawapannya this one. So nampak polite, honest, kind, humble, cheerful, humble. So kalau betul ni jawapan ni 3 lah, dia akan dapat 3 markah. Okay, so caranya dapat. Kemudian dia tak stop pergi kat situ nah. Seterusnya apa lagi dia pergi dekat bawah ni? Okay, ada lagi string key dot string array dot remove posisi string. Okay, kemudian you dot get string. So apa yang maksud ini? You remove. Kemudian you remove apa? Iaitu string array dot remove 3 dot get string. Okay. Iaitu dia nak pulangkan, maksudnya dia remove. Yang ni sebenarnya kalau you faham, dia remove di posisi yang ketiga. Di posisi yang ketiga kita check kat sini 0, 1, 2, 3 bermaksud nilai humble. So bila dia bubuh kat sini get string bermaksud dia cuba dapatkan nilai yang dia remove tersebut iaitu humble. Bermaksud humble dipulangkan oleh method remove. Maka disambut oleh key. So dengan itu kita tahu bahawa key ni sebenarnya akan memegang nilai humble. Dan dia menggunakan konsep remove. Apa maksud remove? Ni kita kena pasti bila remove bermaksud di sini dia akan shift konsep array. So humble ni dia remove. Remove dalam array maksudnya shift. Shift ni maksudnya nilai ni loss. Sebab dia nilai ni loss. Okay. Seterusnya apa yang dia akan buat iaitu dia akan shift lah. Shift di sini maksudnya humble ni dia akan shift yang nilai yang selepasnya akan shift ke kiri. So yang ni akan jadi cheerful. Yang ni akan jadi cheerful. Sementara yang ni akan yang ni pula hilang, dia akan gantikan dengan nilai humble. Yang ni maksudnya nilai humble. Ini yang akan berlaku lah, sementara data ni tak ada lah, habis, selesai. So ini adalah yang terbaru selepas you lakukan proses remove. Bermaksud sekarang data hanya tinggal sebanyak 5 data sahaja. Okay, sebab kita dah remove dah 1 data. So seterusnya kita lihat lagi. So kita dapat dah boolean found equal to false. Okay, equal to false. Okay. Seterusnya kita lihat kat sini. Boolean found equal to false lah. Kemudian low equal to 0, high equal to string dot array, size tolak 1. So size sekarang selepas you remove, sekarang dia akan jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5 lah kan.
So dia akan jadi 5. So bila dia jadi 5, okey, kita ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 lah. Okey, selepas kita dapat 5, seterusnya apa berlaku? So high equal, okey kita tengok sini, high kita string array tolak 1, 5, okey, low kosong. So 5 greater than, kita tulis kat sini lah. Okey sana, 5 tolak 1 kan, 4 lah no, 1, 2, 3, 4, 5 tak tak? Okay, 5 tolak 1 jadi 4 lah. So dekat sini height equal to 4. Kat sini yang dia gelong ni sepatutnya dia tak boleh tolak. So 4. Okay, dia ambil nilai 4 kat sini. Okay. So dekat sini dia akan jadi 4 lah sebab dia buat string array size tolakkan dengan 1. So kalau dia tak tolak 1 maka kita akan dapat jawapan. Betul lah. Sekarang dia tolak. Itu yang menyebabkan dia dapat jawapan tak tepat sikit. So ini jadi 4 lah. So sekarang dia akan buat high greater or equal to low, iaitu 4 lebih besar daripada kosong, true. So bila true dia masuk mid equal to low plus dengan high. Low kosong campur dengan high jadi 4. 4 bagi 2 dia akan dapat kat sini nilainya adalah posisi 2. So dia akan dapat sini 2 lah. So string.str.stringArray.get mid. Okay. .get mid. Mid awak equal to 2. So dia akan pergi cari dekat posisi yang ke-2 dan dapatkan nilai tersebut. So nilainya dia akan dapat 0, 1, 2. So sekarang you dapat nilai kind. So kita tahu bahawa string ni dia akan memegang nilai kind. Okay. So if t dot compare to string ni, compare to ni adalah built-in method untuk compare. So dia akan compare iaitu awak punya key awak humble compare dengan kind. So maksudnya tak sama lah. Bila tak sama maka dia check humble dengan key. Ni kalau dia greater than ni bermaksud humble ni lebih kecil daripada kind. So kalau maksudnya humble lebih kecil daripada kind bermaksudnya dia akan pulangkan nilai greater than 0. Okay, so H dengan K yang mana datang dahulu? H dengan K mana datang dahulu? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Kita tahu bahawa H ni datang dahululah dengan kind. Maksudnya statement ni betul lah. Statement ni betul. Itu cara dia compare lah. T, dia ambil nilai humble, comparekan dengan kind. So bila you compare nilai string ni macam you buat awak punya ni lah, awak punya assessment 1 awak tu kan. So bila you nak compare kan, kita nak compare produk kan, kita nak sort. So kita menggunakan method compare to. So compare to ni kita tahu bahawa dia akan pulangkan 3 nilai lah. Greater than, less than, yang ni less than, or equal to. Equal to maksudnya kalau comparison key dengan yang ni dia sama. Macam case ni dia tak sama. Bila tak sama kita perlu tahu sama ada dia pulangkan nilai lebih besar daripada kosong ataupun kurang daripada kosong. So kita kena check nilai tersebut. So bila kita check nilai tersebut, caranya dia akan compare character by character. So kita hanya perlu lihat first character dahulu. H dengan K. So kita tahu bahawa H datang dahulu daripada K. So dengan itu kita tahu bahawa comparison ni akan menghasilkan nilai less than. So maksudnya kita tahulah maksudnya statement ni betul lah. So bila betul dia akan buat high equal to mid minus 1. So bila mid minus 1, mid kita tahulah dia adalah sebelum ni mid kita adalah 2. 2 tolak 1 maksudnya height sekarang akan memegang nilai 1 kat sini. Kita tahulah sekarang height akan memegang nilai 1. So of course dia tak buat else lah. Okay. Dia tak akan buat else. Okay. Dan kemudian dia jumpa perkataan break. Inilah. Bila dia jumpa break bermaksud apa? Oh, this one lah. Dia tak jumpa, sorry. So dia tak buat this one sebab break ni duduk dalam this one lah. Ni pair dia.
Okay, so bring, maka yang ni, sebab yang ni dah true, maka dia tak buat this one. If, dia tak buat lah else if. Okay, dia tak buat yang ni, sebab yang ni dah betul. If, else if, kemudian else. So dia tak buat this one. Seterusnya dia akan kembali semula kepada this one. Dan dia akan check iaitu high awak lebih besar daripada low. So high awak sama dengan 1 lah ni. Nilai yang terbaru yang dapat. 1 lebih besar daripada low. Low kita tahu kosong lah. 1 lebih besar daripada kosong, true. So bila true dia masuk ke dalam ni. So bila masuk ke dalam ni, apa yang akan berlaku? Mid sama dengan low plus high. Kosong campur 1. Bahagikan dengan 2, right? So bila bahagikan dengan 2, kita tahu jawapannya adalah kosong kan? So dia akan gantikan nilai kosong lah. Okay. 1 bagi 2 dapat 0.5. Tetapi disebabkan dia integer, kita tahulah dia akan roundedkan nombor tersebut. So kita tahu mid dia akan ambilkan dengan nilai kosong. Okay, dia akan ambil nilai kosong. So sementara string dia akan dapat ni, kita buat string get middle. Get middle, middle kita kosong. So kosong dekat sini, maka dia pergi cari dekat awak punya array awak. Kosong awak iaitu nilai apa? Nilai apa ada kat sini? Iaitu nilai kosong kat sini. Apa dia? Polite lah. Okay. Dia akan ada nilai polite. Okay. So dengan itu, dia akan pulangkan kat sini nilai polite lah. So sekarang dia compare pula. Key dot compare. So key awak humble. Dia comparekan dengan polite. So maksudnya jawapannya masih betul lah. You cuma perlu tengok iaitu H dengan P saja. Yang lain-lain tak perlu tengok lah. Sebab dia compare character by character. So H dengan P, H lebih kecil daripada P. So dengan itu, comparison ni akan memulangkan nilai less than 0. Nilainya tak perlu tahu berapa. Tetapi kita tahu bahawa nilainya adalah less than 0. So bila less than 0, maksudnya dekat sini dia akan, dia akan betul. Bila betul, dia akan high equal to mid minus 1. So mid kita tadi is a 0. 0 minus 1 maksudnya akan jadi negatif 1 lah kan. Dia akan dapat negatif 1. Okay, sekarang nilai yang terbaru kita adalah negatif 1 lah. So dia tak buat ni. Of course dia tak buat else. Dan seterusnya dia kembali sini. Height awak sekarang akan jadi negatif 1. Negatif 1 lebih besar daripada low. False lah kan. Nampak? Bila false. Bermaksud nampak ada dekat sini. Awak punya found masih lagi nilai yang the previously iaitu false. Bermaksud sebab statement ni tak betul. Dia tak execute langsung statement ni. So menyebabkan awak punya found awak masih lagi nilai asal yang dia assign kat sini nilai false. So sedangkan awak punya statement ni dah salah. Bila salah dia keluar. Bila keluar dia sambung kepada if. So if found equal to true. Sedangkan found awak sama dengan false. Maka dia buat else. So bila dia buat else maka dia akan keluar kat sini key is not found. So key kita tahu humble. Maka that's why jawapan yang keluar adalah humble is not found. Okay, walaupun humble ada dalam list awak. Okay, tetapi dia tak jumpa. Humble is not found. Sebab ada kesilapan sikit dia punya algoritma yang dia buat tu. Okay, bukan salah. Soalan bukan salah. Dia saja nak trap awak lah. Okay, sebab kalau you jawab ni maksudnya you tak trace lah. You tak trace, you tengok perkataan, you check kat sini humble. Lepas tu you tengok dalam list awak, okay, ada humble. Humble ada. Dia ada dekat mana ni? Ni polite, honest, kind, cheerful, humble. Humble ada dekat sini. So bila ada dekat sini, you tak tengok apa dah, terus you kata ianya found. So bermaksud you tak trace lah. So kalau you trace, maka you akan dapatlah jawapannya jawapannya yang keluar kat sini iaitu humble is not found. So kita dah keluar. Dan the last kali system.out.print value in the string array now. Dan now maksudnya the letters yang ada dekat sini. So yang the letters ada dekat sini kita tahulah dia ada polite, dia ada honest, dia ada kind, dia ada cheerful dan juga dia ada humble. So maka terkeluarlah jawapan. Okay, nampak polite, honest, kind, cheerful dan juga humble. So total semua kat sini adalah 10 markah. So ada soalan nak tanya berkenaan dengan soalan yang pertama ni? Ada soalan tak?
Faham ataupun tak faham macam mana jawapan dia terhasil? Siapa yang rasa dia betul semua? Dapat 10 markah. Sebab saya baru selesai untuk marking group G. So tak ada lah seorang lagi pun yang dapat 10 markah kat sini. Paling banyak pun 6 markah je. 6 markah ataupun 7 markah. Tu ada soalan nak tanya? Ada soalan macam nak tanya macam mana kita trace, macam mana you trace benda ni? Macam mana jawapannya dapat? Okey semua. Sepatutnya soalan ada bersama awak lah. Awak buat bersama-sama saya, then awak akan nampak lah. Kalau awak renung je dekat sini, sampai bila lah tak nampak. Kan? Kalau ada paper bersama awak dan awak cuba trace benda tersebut bersama-sama macam saya buat tadi, then you akan faham lah macam mana perjalanan atau cara tersebut. Okay. So sementara untuk bahagian soalan yang kedua, soalan kedua ni sepatutnya tak ada masalah lah, tapi memang ada student yang salah lah. Ada student yang memang totally out terus. Especially bahagian sini. Bahagian sini dia tak boleh buat, ni method ni dia suruh buat. Ada student buat tak apa-apa, saya pun tak tahu apa yang dia faham. So maksudnya sini dia suruh buat method lah ni. Calculate average ni adalah method. Okay, method kalau secara basically maksud dia ada dalam method. Dia ada dekat mana? Dia ada dekat awak punya main method lah. Okay, dekat main method. Yang ni dia kata write a Java application program ni. Maksudnya di sini dia merujuk kepada main method awak. Okay, declare and create an object of array list, name phone list. Dia kata then write a statement to prompt a user to insert 50 smartphone object into phone list. Okay, jadi suruh buat macam tu. So kita boleh buat macam ni. Okay, awak boleh buat macam ni ataupun kita boleh accept je kalau student letakkan dekat sini 50 saya boleh terima, kedua-dua is up to you lah nak buat macam mana. So dekat sini saya ada student yang letak kat sini is a 50 terus. So saya terima je. Okay, awak boleh letak je direct kat sini 50. Okay, yang pertamanya sekali yang ini kena betul lah. Nak create an object. Sebab soalan dia minta lah. So kalau awak perhatikan dekat sini. Okay, kalau dia kata declare and create an array of an object of array list, name phone list, bermaksud dia suruh declare and create. So dengan itu maka yang ni perlulah. Yang ni. So for those siapa yang buat soalan ni, dia akan allocate sebanyak setengah markah lah. Tetapi ada setengah student pandai-pandai letak kat sini 50. So kalau you letak kat sini jawapannya salah lah. Dia akan dapat 0. Okay, markahnya adalah 0. Kenapa salah bila you buat 50? Sebab soalan. Dalam soalan, kalau you perhatikan betul-betul, that's why apabila dapat soalan, maka you kena perhatikan betul-betul soalan. Kalau soalan ni, you boleh tengok memang array list ni ada dua. Okay, array list ni dia ada dua. Nah. Kita tahu bahawa array list ni dia ada dua lah. Okay. Ini. So, tengok betul-betul yang ni. So, kalau you perhatikan betul-betul yang ni, array list maksud sini tak ada parameter. Memang array list ada satu yang ada parameter dan ada satu yang tak ada parameter. So dalam final exam ataupun exam mana-mana test awak test nanti you kena perhatikan betul-betul lah. Okay. Kalau benda tu tak ada bermaksud you kena guna yang tak ada lah. You tak boleh buat yang ada. Kalau buat yang ada jawapannya salah lah. Awak kena ikutkan dah soalan. Okay. So macam yang ni smartphone. So kena faham ni kehendak soalan dia bukan berjenis objek, dia berjenis smartphone method get. Selama ni kita buat dalam assessment, dalam assignment lab semua dia berjenis objek. Itu yang kita perlu casting. Dalam kes ni kita fahamlah bahawa ianya tidak perlu di casting. Sebab ianya dah memang berjenis objek smartphone. So kita kena faham benda tersebut. Kena perhatikan dahulu. Luangkan sejenak untuk perhatikan metod yang diberi, cuba faham. Okey, bila dia stroke ni maka you faham. You kena faham walaupun metod tu dia tak terjemahkan dalam bentuk coding, tetapi kita tahu dalam ni ada normal constructor, kemudian dia ada mutator dan juga accessor. You kena bayangkan metod tersebut wujud di dalam kelas ni. Dan juga dia ada metod printer. So sebarang soalan yang melibatkan print, maka you are allowed to use method printer.
you diizinkan untuk menggunakan metod printer to string dan dia tidak menjadi satu kesalahan. Ini sebenarnya apabila dia struk ni ada makna. So you kena perhatikan betul-betul dalam soalan awak. Okay. So sementara untuk kelas array list dalam awak punya memang itu definition for the others method. So bila dia bubuh definition for others method ni, sebenarnya dalam array list memang kita ada method yang lain, tetapi apabila dia senaraikan dalam kehendak soalan, maka you kena faham apabila dia listkan ini method yang disenaraikan, bermaksud dalam final exam hanya method ni sahaja boleh guna. Okey? Hanya method ni sahaja boleh guna. So selain daripada ni, you are not allowed to use lah. Kalau you guna juga, jawapannya salah. Okay, so you kena faham. So dalam final exam jangan buat kesilapan, maka you kena perhatikan dahulu method yang diberi dan cuba fahami method tersebut. So awak wajib menggunakan method yang diberikan sahaja. Tidak boleh tambah method yang tidak diberikan. So yang tu you kena faham lah. Itu konsepnya. So first dia suruh declare, maka kita pun declare lah. Ni declare. Kemudian dia suruh lakukan proses input, maka kita lakukanlah proses input kita. Ni proses input kita. Kan? Boleh. The most important dalam final exam sebenarnya yang ni lah. Komen ni sebenarnya tak ada markah pun. Maka dalam final exam kita akan cari yang ada ni. Yang ni dan juga yang ni. Dia mesti ada 4 lah. So yang ni yang akan diberi markah. Okay? Dan kemudian you kena store ke dalam objek. So bila nak store ke dalam objek, sebenarnya kalau you tengok soalan, okay, kalau tengok soalan kenapa saya guna normal constructor, sebab dia ada normal constructor. Dalam ni ada mutator. So kalau you menggunakan mutator pun jawapannya masih lagi betul. Okay, tak ada masalah. Misalnya kalau you nak menggunakan set apa brand, set serial number, set my year, set price, so you are allowed to use sebab dalam ni ada mutator. So you are allowed to use lah. Tapi yang paling mudah bagi saya sebenarnya adalah normal constructor lah, sebab sebaris yang kita tulis. Dia bersebaris macam ni. Kita kena set banyak benda yang kita nak kena banyak kali kita buat. So ada benda ni. Okay, dan kemudian tugas awak kena store ke dalam objek. So bila nak store ke dalam array. So bila nak store ke dalam array, kena tengok soalan. So bila tengok soalan, maka kita tahu, sebab kita faham bahawa dalam assignment ataupun lab assignment yang kita buat untuk method add, dia ada 2 jenis. Satu yang ada 1 parameter, satu lagi yang ada 2 parameter. So kena tengok dekat sini. So bila tengok dekat sini, oh dia ada 1 parameter. Dia akan ada 1 parameter saja. So dengan itu, maka kita kena guna yang ada 1 parameter. Okey, kalau ada 1 parameter ni, kena fahamlah bahawa dia akan add di mana? Di hujung senarai. Okey, yang tu kita kena faham. Bermaksud di sini dia akan tambah di bahagian belakang lah. Okey. So kita masuk data pertama, kemudian ni data yang kedua, ni data yang ketiga, dia akan buat ikut sequence 1, 2 dan seterusnya lah. Itu adalah konsep kalau kita menggunakan apa nama array yang ada 1 parameter. Kalau yang ada 2 parameter, iaitu parameter pertama index, parameter kedua kita adalah objek. So dia akan insert berdasarkan kepada index . So dalam kes ni dia akan ikut sequence, dia akan tambah di belakang senarai. Ni okey, selesai. So soalan yang kedua iaitu dia suruh buat method calculate average. Dan method ni sebenarnya dia nak bukan pemudah. Sebenarnya dia nak jelaskan method ni sebenarnya berada di main. Okey, maksudnya di dalam main, kan dalam main selain pada main, di bawah lepas main tu kita boleh buat method. So bila kita nak buat method tu memang kita wajib tulis static lah. Sebarang method yang berada di dalam main, maka dia wajib letak perkataan static. Kalau you tak letak static, dia akan bagi error. Itu konsep dia. Okay. Sebarang method yang berada bersama-sama dengan main method lah. Dia ada main method di bawahnya. Okay. Bermaksud kalau you nak guna, then you have to put static. Kalau tidak, you tak boleh panggil method tersebut. Kalau you panggil daripada main without static, method tu tak dengan static, dia akan bagi error. So that's why kita kena letak static. Sebenarnya dia bagi hint bahawa sebenarnya adalah suatu method. Method yang perlu kita buat di dalam main method lah. Bukan dalam main method, maksudnya di dalam kelas yang mengandungi main method. Okay, selepas main method, you tutup main method di bawahnya. Okay, kita buat. So yang ni disuruh buat, metodnya adalah calculate average. Dan dia hantar parameter, kita tahu dia akan hantar parameter, you punya array list lah. Array list yang you input kat sini lah.
Dan dia bagi tahu juga array list ni namanya adalah phone list. Okay, so sekarang kita buat dah, ikut je kehendak soalan. Okay, kalau awak tengok kehendak soalan, so dia kata ni, write a class method definition calculate average array list to calculate and return the average price of small phone. This class method receive phone list through its parameter. Dan dia nak kukuh, maksudnya dia dah bagi dah macam ni. So apa yang perlu kita buat? Bahagian sini ya. Kita hanya perlu buat bahagian ni je lah. Okay. Bahagian ni saja. So kita buat lah. Sekarang kita buat. So sebab kita tahu bahawa dalam array list kita ada banyak objek. Nampak? Kita masuk kat sini 50 objek. Bermaksud dalam ni ada 50 objek. Dan setiap objek dia ada data members dia kat sini. Dan juga method members yang kita senaraikan dalam soalan awak tu lah. Dia ada data members dan juga method members. Okay, so dengan itu kita tahu bahawa dia ada banyak objek. So bila dia ada banyak objek, maka kita tak boleh lari lah daripada menggunakan for statement. So dia wajib ada for. So dekat sini for integer i equal to 0, awak boleh guna phone list.size. Boleh, tak ada masalah. Ataupun sebab you dah tahu bilangannya adalah 50, so awak juga allow for those siapa yang letak 50 pun saya accept. Saya accept. Tetapi sebenarnya apabila kita menggunakan array list, maka saya tak galakkan you menggunakan nilai constant macam 50 tu. Saya tak galakkan because takut kita buat mistake sebab array list dan juga ni dia bersifat dynamic. Bersifat dynamic maksudnya dia sentiasa boleh add dan sentiasa boleh remove. It's not necessary 50. Mungkin kita masuk 50 dan kemudian kita lakukan proses remove. So bila remove datanya bukan lagi 50. So that's why dia sentiasa dynamic. Dynamic ni maksudnya sentiasa berubah-ubah. So bila ianya berubah adalah lebih baik jika kalau kita menggunakan method size lah. Saya lebih prefer menggunakan method size. So bila kita pulangkan method size, bermaksud bila phone list.size, maka dia akan pulangkan bilangan data yang ada di dalam awak punya senarai. Dalam kes ni 50 lah. Dia akan pulangkan 50 data sebab kat atas ni kita tak ada proses remove or whatever, tak ada lagi. So kita buat ni dan seterusnya kita nak capai nak capai apa? Iaitu dia punya price lah dengan menggunakan get price. So bila kita buat get price ni, so saya boleh buat macam ni lah, phone.get dot, yang ni kalau tak nampak ni sebenarnya ada student yang dia buat step by step, sama je, ni cara short form. Okay, saya buat phone list.get sebab kita tak perlu casting. Okay, tak perlu casting. Phone list ni ada setengah student yang buat macam ni. Okay, dia buat macam ni, katakan dia create satu variable kat sini iaitu smartphone. Dia create dia boleh juga. Okay, smartphone, katakan dia buat SP. Okay, sama dengan dia buat macam ni, apa nama, phone list dot get. Dia buat macam ni lah. Get kat sini, katakan dia letak sini I. Okay, dia buat macam tu. So tak ada masalah dia buat macam tu, boleh. Kemudian dekat bawahnya nanti dia akan gantikanlah phone list ni dengan, tak ada lah, dia akan ganti SP dot get price, sama saja. Yang ni saya buat short form. Saya lagi terkejut pula phone list dot get, lepas tu ada dot lagi. Ini ringkasan. Kalau kita buat persamaan matematik, nampak bila kita ganti sama je. Kan SP ni equivalent dengan apa? Phone list dot get. So saya ganti adalah phone list dot get. Ni macam matematik lah. Kemudian get price. Kalau saya buat SP dot get price sebenarnya datang daripada phone list dot get. So sama je. Cuma ni short form. Saya sebab saya bila buat saya tak suka introduce variable. Kalau boleh saya cuba elakkan lah. Sebab kita nak buat program lebih efisien. Okay, tapi efisien tu tak consider dalam markah awak lah. So seterusnya nampak tak? Dia nak pulangkan nilai average. So nilai average kita tahulah total price divide by phone list.size lah kan. Dia punya bilangan data dia. So saya buat macam ni je. Saya return terus kat sini boleh. Tapi ada setengah student dia create satu variable lain kat sini pula. Dia buat average. Tak ada masalah pun. Okay, double average, kemudian dia buat average total price divide dengan phone list dot size ataupun dia letak terus dengan 50 is accepted lah. Kemudian dia return average. So tak apa, tak ada masalah. As long as inilah prosesnya. It's very simple. Apa yang saya nak buat macam ni, maksudnya kalau you buat macam ni, okey dah. Tapi ada setengah student yang pandai-pandai pergi buat casting. Okay, dia buat smartphone. Yang ni maksudnya dia tak faham. Okay, dia buat smartphone, kemudian dia buat SP
kemudian dia buat sama dengan, dia buat sini lagi smartphone. So folder lepas tu baru dia buat dekat sini is a phone list .get. So kalau you buat macam ni, apa nama so kalau you buat macam ni maksud you tak faham lah. Ni maksud saya you casting. You casting ni salah nah. You tak perlu casting dah. Sebab apa tak perlu casting? Sebab soalan. Soalan ni memang dah objeknya adalah bersifat smartphone. Kat sini ni kalau you perhatikan, memang dah dia punya ni adalah smartphone. Nampak tak ni dah smartphone. Ni data type kat sini adalah smartphone. So bila ianya dah data type-nya berjenis smartphone, maksudnya kita tak perlulah. Tak perlu lagi kita nak casting benda tersebut. Itu je yang perlu faham. And the last one, okay, kalau awak tengok dia tanya the last one, dia kata display the information of all smartphone which price are higher than average price. Maksudnya lebih besar daripada average price yang kita calculate di atas lah. The average price is written by the method in the above lah. Kita tahu method B tersebut. So kita boleh je buat macam ni, tak ada masalah. Dia ada banyak cara penyelesaian lah. Ni salah satu. Okay, kita boleh buat macam ni. So seperti biasa, nak akses ke semua data dalam awak punya array list, maka kena guna for lah. Okay, kemudian kita kena dapat dia punya get price dia kan. Nak dapat get price, maksudnya kita kena melalui method get lah. Lepas kita pulang get, maka kita boleh capai dia punya data members, method members. So method members dia adalah get price. So saya dapatkan data. So if dia greater than awak punya average yang you kira kat sini lah, calculate average yang dekat sini sebenarnya ada ni lah. Kena masukkan sini is a phone list. Dia ada parameter kat sini. Okay, sepatutnya ada parameter lah. Calculate average phone list. Boleh buat macam ni. Okay, tak ada masalah kalau nak buat macam ni. Dan kemudian kita print je lah. So that's it. Itu adalah bentuk soalan, bentuk jawapan lah untuk paksi. Okay. So dalam awak punya final exam awak nanti, iaitu final assessment, so bentuk soalan yang macam ni juga boleh dikeluarkan lah. Cuma kadang-kadang dalam final exam, ianya bukan lebih complicated lah. Bagi saya sama je. Kadang-kadang dia combine antara dua kelas ada. Kelas array list dan juga kelas linked list. Okay. Tahap kesukarannya sedikit berbeza lah. Macam yang ni saya keluarkan satu kelas array list saja. Kita boleh buat kelas array list ada, kelas linked list pun ada. Dan kita boleh swap. Maksudnya sini kita boleh pindahkan data daripada array list masuk ke dalam linked list. So kita boleh buat macam tu. So tetapi datang pilih soalan macam mana pun, tetapi kalau kita faham konsep, maka tak ada masalah. Pasti kita boleh jawab. Okey, itu adalah discussion untuk ni lah. Discussion untuk apa nama this part. So ada soalan dan nak tanya? Ada tak? So saya dah discuss habis untuk awak punya assessment 2 lah. Okay. So assessment 2 ni saya akan reveal markah ke awak lah. So markah yang saya akan paparkan kepada awak hanyalah assessment 2, iaitu markah quiz ni. 10 markah. Okay. Saya akan paparkan kepada awak. Kemudian diikuti dengan markah awak punya assessment 3. Assessment 3 ni dia equivalent dengan test. Test tu dia represent 30 markah. So 30 campur 10 maksudnya markah yang dia akan reveal ke awak, yang saya boleh dedahkan ke awak cuma 40% saja. Sebab kita tak boleh dedah lebih daripada 40%. So dengan itu markah untuk awak punya assessment 1, iaitu awak punya macam lab assignment tu, lab project tu. So lab project tu kan dia 30 markah. Okay, 30 markah assessment awak. So saya tak akan dedahkan markah tersebut. Maksudnya you tak akan tahu markah awak dapat berapa. Dan juga lagi satu is a component assessment lah. Final assessment memang tak akan didedahkan kepada pelajar lah. So dekat situ lagi 40%. So bermaksud awak hanya akan tahu markah awak 30%. So 10% adalah yang saya discuss tadi. Dan lagi 10% yang saya discuss tadi. Dan 30% lagi datang awak punya assessment 3 nanti. Awak punya test 1, kalau tak silap saya minggu yang ke-8. Minggu ke 8 ataupun 9. Saya tak ingat lah.
Okay, kalau tengok SOW, cuba check baliklah SOW ada dalam SOW awak. Saya tak print pula SOW ada kat mana. Minggu ke-8, 9 ataupun 9, 10. Okay, nanti you check balik dalam SOW awak. So lazimnya RP dia akan ikut SOW tu lah. So maksudnya you boleh expect lah awak punya assessment tree awak akan menyusul bila. Tak saya selepas 3 minggu kot. Saya tengok situ macam selepas 3 minggu daripada semester, lepas cuti semester break. So kalau 3 minggu maksudnya minggu ke-7, 8, 9, 10 lah, minggu 10 kot. Cuba check balik dalam awak punya SOW tu. Okay, dia ada tulis, dia ada berkenaan dengan tarikh awak punya component assessment tree awak. So lazimnya RP dia akan ikut tarikh tersebut. Maksudnya minggu tersebut lah. Dari segi pelaksanaannya, mungkin tarikhnya kita akan discuss. Tapi minggu tersebut lah macam kita buat for assessment 2 awak. So assessment 2 kalau kita tengok memang dia ikut dia punya SOW dia orang lah, scheme of work tu yang saya letak dekat portal. So you boleh expect lah bila. Dan awak boleh tahu chapter mana yang akan ditanya lah. Dalam test 1 ni dia akan tanya, you boleh tengok lah nah. You boleh tengok dalam awak punya yang ni 248 kan. So, saya tengok 248. This one SOW. So SOW ni okey, week berapa kita tengok. Ni assessment tu kita dah selesai. So ni kita tengoklah week 7. Ni week 7 kita dah selesai. Kita dah selesai week 7. So seterusnya ni week 9, bukan week 10 nah. 7 8 9 7 8 9 maksudnya week 9. Week 9 maksudnya lagi 2 minggu. Week 9 apa minggu depan lah. Minggu depan. Dia akan buat assessment tree. Assessment tree merangkumi chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. 1, 2, 3 sampai link list lah. Link list kita tak habis lagi lah. Dia no. Okay, link list tak habis lagi. Antara 13 Disember hingga 31 Disember. Ni week dia lah 9, 10, 11. 4-nya dia buat. Ni 7, 8. Sekarang dia sampai Q. Sampai Q no topiknya. Kita baru dah ada link list ni. Kita lewat ni. Lewat. Saya kena cepat sikit. Dia masuk sampai chapter Q. Chapter 4 maksudnya Q. Saya rasa macam tak sempat ni. 7, 8. Sekarang minggu yang ke-8. Maksudnya kita lewat seminggu. Saya minggu ni baru nak habis link list. Single, double, sekolah link list. Tapi kita sekolah ni tak keluar dalam exam. Theoretical tu. Tak apalah, kita tengok macam mana. Kalau tak ni, kita terpaksa postpone lah. Kita buat lewat sikit lah. Kemudiannya dia ada stack, kemudian tree. Boleh habis. Syllabus boleh habis, saya percaya boleh habis cuma masa. Sebab stack dengan tree saya boleh cepat. Stack dengan tree. Stack dengan Q ni kita boleh cepat. Dengan syaratnya you mesti menguasai link list. Mungkin saya perlu discusskan untuk postpone sedikit. Mungkin kita buat minggu yang ke-10 ke. Kan? Buat apa nak kalut-kalut. Assessment 3.
Buat apa nak kalut, kenapa dia buat minggu ke-9? Sedangkan kita ada 14 minggu nak kalut apa. Exam dapat week 9, week 16 is a final assessment. Daripada set dah week 16 final assessment. So dia ikut lah. So yang ni kita dah selesai dah. Okay, 20 assessment 3 30 lah. So awak akan tahu yang ni yang saya akan dedahkan kepada awak lah. Okay. Yang ni saya tak akan bagi tahu 20% dan lagi 1% lagi awak punya yang ni lah 40%. So yang ni you tak akan tahu lah. 40 dengan 20 ni you tak akan tahu. Individual lab ni saya tak akan dedahkan mata. Saya hanya akan dedahkan awak punya assessment 3 awak nanti lah. Dan juga awak punya assessment 2. Assessment 2 saya duduk tengah marking lagi satu group. InsyaAllah kalau rasa minggu depan boleh kot saya review mata. So saya rasa saya stop kat situ lah. So insyaAllah kita akan sambung pada hari Khamis lah. Itu je. Just get ready lah untuk ni. So esok hari Khamis ni kita akan habiskan kita punya link list lah. Link list, sequential link list berjenis UDT. Itu je. Okay, saya rasa saya stop kat sini dan insyaAllah kita akan sambung pada hari Khamis ni. Okay, okay, Assalamualaikum. Salam sir, thank you. Terima kasih sir. Thank you. Thank you sir. Thank you sir. Thank you, sir.